Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi saya mohon kerjasama para peserta khusus asas haji bagi tahun 2014 untuk sama-sama masuk ke Dewan Utama Sembahyang masjid ini, kerana dalam masa sebentar lagi kita akan memulakan kuliah pada pagi ini. Jadi ini kita kerjasama dengan tuan-tuan, puan-puan, pakaian haji dan hajah untuk sama-sama masuk ke Dewan Utama Sembahyang bagi kita memulakan majlis kuliah pada pagi ini. Jadi tanpa membuang masa, saya yang sangat bermakna bagi pihak peserta khusus menjemput Tuan Haji Ahmad Junaidi bin Haji Muhammad Said untuk memulakan majlis pada pagi ini. Dengan sehormatnya, silakan. Alhamdulillah, pada minggu ini merupakan minggu yang ke-8 dan kita akan membahaskan tentang wajib haji, wajib haji yang mana tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, kita telah pun bicarakan tentang rukun haji. 6 perkara telah kita bahaskan dan telah pun dapat diselesaikan pada minggu lalu. InsyaAllah tuan-tuan boleh buat ulang kaji dan persoalan boleh dibincangkan waktu akan datang. InsyaAllah kita akan berikan sedikit ruang untuk perbahasan.
bagi orang yang melakukan ibadah haji bermula niat haji sehingga melontarkan batu pertama ke Jamrah Al-Kubra. Manakala bagi ibadah pelaku ibadah umrah, talbiyah ini disunatkan bagi pelaku umrah bermula dari niat ihram umrah sehinggalah memulakan pusingan tawaf untuk tawaf umrah. Jadi tuan-tuan, pelaksana ibadah umrah dan haji, talbiyah ini agak berbeza dari segi waktu dan masa untuk dilakukannya. Tuan-tuan, puan-puan dan dirahmati Allah sekalian, kita lihat ya, yang kedua pada minggu ni kita akan lihat zikir doa pada pusingan tawaf ya. Dan pada minggu lepas kita telah membaca pusingan tawaf yang kelima. Pada minggu ni kita akan baca pusingan yang ke-6 ya, pusingan tawaf yang ke-6. Tuan boleh ikut beserta dengan saya. Allahumma inna laka alayya huquqan katsira. Allahumma inna laka alayya huquqan katsira. Fima baini wa bainak. Wa huquqan katsiratan fima baini wa bainaka khalqik. Allahumma ma kana laka faghfir li. Allahumma ma kana laka faghfir li. Wa ma kana li khalqik. Wa ma kana li khalqik. Fatahammalhu anni. Fatahammalhu anni. Wa a'inni bi jalalika an haramik. Wa bi ta'atika an ma'siyatik. Wa bi fadlika amman siwak. وبفضلك عمن سواك Ya wasi'al maghfirah. يا واسع المغفرة. Allahumma inna baitaka 'azim. اللهم إن بيتك عظيم Wa wajhaka karim. ووجهك كريم Wa anta ya Allah halimun karim. وأنت يا الله حليم كريم 'Azimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. عظيم تحب العفو فاعف عني. Sama-sama kita baca surat tawaf yang ke-6. Allahumma inna laka 'alayya huquqan katsira. اللهم إن لك علي حقوقا كثيرة Fima baini wa bainak. فيما بيني وبينك. Wa huquqan katsiratan fima baini wa baina khalqik. وحقوقا كثيرة فيما بيني وبين خلقك. Allahumma ma kana laka faghfir li. اللهم ما كان لك تقدير Wa ma kana li khalqik. وما كان لخلقك Fatahammalhu anni. فتحمله عني. Wa aghnini bi jalalika an haramik. وأغنني بحلالك عن الحرام Wa bi ta'atika an ma'siyatik. وبطاعة عن معصيتك Wa bi fadlika amman siwak. وبفضلك عمن سواك. Ya wasi'al maghfirah. يا واسع المغفرة. Allahumma inna baitaka 'azim. اللهم إن بيتك عظيم Wa wajhaka karim. ووجهك كريم Wa anta ya Allah halimun karim. وأنت يا الله حليم كريم 'Azimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. عظيم تحب العفو فاعف عني. Tuan, dari segi maknanya selesai dari pusingan itu kita lakukan pusingan yang ke-5, ke-6. Selesai dari segi membaca, dari segi lafaz Arabnya, doanya. Kemudian kita jangan sekali-kali tuan-tuan berehat sampai itu untuk membaca terjemahan ya, daripada maksud yang kita telah membaca sebentar tadi ya. Ketika tawaf itu kita bacakan terjemahannya. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya banyak tanggungan-tanggunganku terhadapmu, dan di antara aku dengan
dan makhluk-makhlukmu. Ya Allah, ya Tuhanku, apa-apa juga kesalahanku terhadapmu, maka ampunkanlah apa-apa juga kesalahan di antaraku dan makhlukmu. Maka aku mohon ya Engkau tangkungkan untukku, dan kayakanlah aku dengan yang halal dari yang haram, dengan ketaatan dari kemaksiatan, dan dengan kurniaanmu dari kurniaan selainmu. Ya Allah yang maha luas keampunan, ya Allah, sesungguhnya namamu, rumahmu ini maha agung, zatmu itu maha mulia. Engkau ya Allah Tuhan yang maha lemah lembut, maha murah, ya Allah maha agung, sukakan keampunan, ampunkanlah dosaku. Jadi tuan-tuan, bacaan zikir ketika tawaf dengan keenam ini, tuan-tuan boleh ambilkan sebahagian daripada amalan harian, iaitu baris yang ketiga ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh ambil dalam zikir. Doa yang kita boleh, wa aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'asiyatik wa bi fadlika an man siwak. Itu rangkap doa yang boleh dimasukkan dalam zikir amalan kita. Dan doa yang di bawah sekali itu, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, jadi tuan-tuan, zikir-zikir yang ada yang disebutkan dalam amalan tawaf dan sa'i nanti tuan-tuan boleh ambilkan, jadikan sebagai koleksi amalan harian tuan-tuan, ya. Koleksi itu dikumpulkan dan kita akan baca berapa kali insya-Allah pada waktu-waktu yang diperlukan insya-Allah, ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, pada minggu ini tuan-tuan kita akan teruskan perbincangan pada minggu ini. Dan sebelum kita teruskan, saya nak tuan-tuan cuba ingat semula tentang rukun haji, wajib haji, rukun umrah dan wajib umrah. Jadi formula yang kita biasa ulang-ulangkan supaya jemaah boleh ingat, boleh faham, iaitu kita letakkan 6-6-5-2. 6-6-5-2, iaitu 6 yang pertama rukun haji. Rukun haji yang pertama 6, kemudian yang keduanya wajib haji 6 perkara, 5 ialah rukun umrah dan 2 ialah wajib umrah. Jadi tuan-tuan, sebenarnya tidaklah menjadi satu keberatan kerana perkara itu diulang-ulangkan. Benda itu dalam haji itu ada tawaf, dalam umrah pun ada tawaf, dalam haji ada perkara larangan 13 perkara, dalam umrah pun ada juga. Cuma kita letakkan, kita pisahkan supaya jemaah, ahli jemaah sekalian, bila sampai nak bawa umrah, dia punya ingatnya 5-2. Bila sampai saja dia nak masuk untuk melakukan ibadah haji, dia kena ingat 6-6, supaya bila sampai ketika untuk melaksanakan perilaku ibadah tersebut, sama ada haji atau umrah, dia boleh memisahkan di antara kedua perkara. Dan jangan sekali-kali jemaah yang di kalangan kita semua bila hadir ke tanah suci Mekah nanti, yang dikatakan umrah, dia kata itulah juga haji. Bila sebut haji, itulah juga umrah. Jadi kita tak mahu jemaah melakukan ibadah dalam keadaan tidak mengetahui sepenuhnya ibadah tersebut. Jadi tuan-tuan, kita sebutkan rukun haji yang pertama ialah nun, niat. Niat ihram haji. Niat ihram haji, nun. Yang kedua waw, wukuf di Arafah. Nun waw, nun niat, waw wukuf di Arafah. Dan yang ketiga ialah tawaf yang berwarna biru ni, ya. Iaitu niat, wukuf, tawaf haji, sa'i haji. Kemudian bergunting haji. Dan yang keenam ialah tertib pada kebanyakan rukun, tertib pada kelakuan ibadah tersebut. Jadi 6 ini nun, waw, ta, niat, wukuf, tawaf, sa'i, bergunting, tertib. Manakala wajib bagi haji yang kita akan bicarakan pada hari ini, ya, yang warna biru ni tuan-tuan, kita dah selesai pun ibadah pelaksanaan rukun haji telah pun kita ceritakan. Dan hari ini kita akan masuk wajib
miqat, wajib haji yang pertama. Dan yang keduanya, larangan ihram 13 perkara larangan perlu dijagai, dipelihara ketika seseorang telah melakukan ihram umrah ataupun haji, ibadah haji. Yang ketiga ialah bermalam ataupun mabit di Muzdalifah, bermalam di bumi Muzdalifah. Yang keempat, melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah. Tuan-tuan, saya ada terdengar jemaah sekalian yang ada baru datang dan ada yang membaca beberapa risalah. Ada ketiganya beberapa risalah menggunakan buku yang ada sebelum ini menggunakan jamrah kubra, ada yang menggunakan jamrah Aqabah. Ya, jadi sebenarnya jamrah kubra dan jamrah Aqabah ialah tempat yang sama. Ya, jamrah Aqabah itu nama lama, tetapi nama baru yang dikuatkuasakan oleh kerajaan Arab Saudi ialah Jamratul Kubra, Jamrah Kubra. Jadi nama Jamrah Kubra ini ialah Jamrah Aqabah ataupun Jamrah yang ketiga. Kita akan belajar nanti Jamrah Ula, Jamrah Wusta, Jamrah Kubra. Jamrah Kubra ni yang ketiga, ya, Jamrah Kubra. Jadi bermakna tuan-tuan, wajib haji yang keempat ialah melontar Jamrah Kubra. Nama lamanya Jamrah Aqabah. Mungkin ada yang tuan-tuan bawa buku yang lama dulu. Jadi buku lama tu namanya Aqabah, nama baru Kubra. Ya, tempatnya sama saja. Tarikhnya pada 10 Zulhijjah. Yang kelima, bermalam ataupun mabit di Mina pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi 3 hari akan bermalam di kawasan bernama Mina. Daerah lah, ya, kalau kawasan kita macam kawasan Siti Awal ini. Jadi kawasannya itu di kawasan Mina, bermalam di situ, dan di situ juga ada jamrah tempat kita melontar. Dan pada wajib haji yang ke-6 iaitu melontar jamrah kubra pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi inilah dia 6 ya, disebut sebagai rukun haji dan wajib haji. Manakala 5 dan 2, 5 rukun umrah, 5 rukun umrah, 2 wajib umrah, ialah 5 tersebut ialah sama saja macam haji ni, lebih kurang, tapi dia tolak wukuf di Arafah. Apa dia? Niat ihram umrah. Tapi umrah sebelum semua umrah lah. Niat ihram umrah. Yang kedua, tawaf umrah. Yang ketiga, sa'i umrah. Yang keempat, bergunting umrah. Yang keenam dan kelima, tertib umrah. Jadi umrah ni semua saja yang berkaitan dengan umrah, cuma tolak wukuf di Arafah. Manakala wajib umrah 2 saja, nombor 1 dan 2 saja. Apa dia? Niat itu di miqat, dan yang keduanya meninggalkan larangan ihram 13 perkara itu berpuasa. Yang ketiga, 4, 5, 6 bermalam di Muzdalifah Kubra, bermalam di Mina dan melontar ini tidak wujud pada ibadah umrah. Sebab itu kita ulang-ulangkan tuan, iaitu perkara 6, 5, 2, iaitu rukun haji 6, wajib haji 6, kemudian rukun umrah 5 dan wajib umrah 2 perkara. Jadi benda ni kita boleh ulang-ulangkan supaya kita boleh ingat dengan lebih baik, insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi pada minggu ini kita akan masuk pintu berkaitan dengan wajib umrah, ya, wajib haji. Jadi tuan-tuan, yang sudah diceritakan berkaitan dengan rukun, ya, rukun haji 6 perkara dah selesai. Hari ini kita nak ceritakan tentang wajib haji 6 perkara tadi, ya. Yang pertama sehinggalah yang ke-6. Yang pertama, tuan-tuan, pengertian wajib haji. Ini kita selalu ulang-ulangkan, ya, supaya tuan-tuan boleh mengingati, ya. Kali ini kalau tuan-tuan ada nak tanya, tuan-tuan boleh terus angkat tangan, nyatakan apakah maksud yang tuan-tuan hendakkan, dan kita akan ceritakan sama-sama, insyaAllah, ya. Pengertian wajib haji ialah pekerjaan yang wajib dilakukan ketika mengerjakan haji.
jika tidak mengerjakan salah satu daripadanya daripada 6 wajib-wajib haji, haji tersebut tetap sah. Haji tersebut masih lagi sah, dikira lulus, boleh diterima. Tetapi dikenakan dam, iaitu sebahagian daripada perkara yang mesti dilakukan dikena bayarkan sebahagian kerana dia meninggalkan, dikenakan dam menurut syarat-syaratnya dan menanggung dosa jika meninggalkan dengan sengaja. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati sekalian, wajib haji ni perkara yang mesti buat juga, sama macam rukun. Kalau rukun yang kita bicarakan pada minggu lalu 1 hingga 6 itu, perkara rukun tuan-tuan ialah mesti wajib dilakukan, dan jika tidak mengerjakan salah satu daripadanya, maka haji itu tidak sah dan tergantung ihramnya. Tidak sah. Pertamanya niat ihram haji, 2 wukuf di Arafah, 3 tawaf haji, sa'i haji, bergunting haji, tertib. Tak buat salah satu, maka hajinya tidak sah. Itu rukun. Tetapi yang kita bicarakan hari ini ialah wajib bagi haji. Apa wajib haji? Ada 6 perkara juga. Pertama, niat ihram di miqat, 13 larangan ihram. Kemudian bermalam di Muzdalifah, melontar jamrah kubra, nama sekarang, nama lama jamrah Aqabah. Kemudian bermalam di Mina pada 11, 12 dan 13. Kemudian yang ke-6, melontar jamrah kubra, jamrah ula dan jamrah wusta pada hari 11, 12 dan 13. Jadi itu 6 perkara tuan-tuan yang wajib haji kena buat juga. Dan jika tidak mengerjakan salah satu daripada 6 perkara, hajinya masih lagi sah, boleh lagi diterima, tetapi kena dam. Ya, kena keluarkan sebahagian harta kita untuk membayar kepada fakir miskin sebagai satu ibadah. Kena keluarkan sejumlah seekor kambing, dilayan seekor kambing sebagai contohnya. Menurut syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya. Nanti kita akan ceritakan tentang dam itu. Dan menanggung dosa dan kena seksa dalam kubur nanti di padang mahsyar jika meninggalkan 6 perkara itu dengan sengaja. Bukan kena bayar saja, lepas saja lulus. Tidak. Siapa yang tinggalkan 6 perkara itu dengan sengaja, dia kena bayar dam, 1 kambing, 1 ekor kambing. Kalau dia tinggalkan semua, 6 ekor kambing kena bagi. Mana dia begitu? 6 ekor dia kena keluarkan. Kemudian kalau sengaja meninggalkan ke-6 perkara ini, yang wajib haji ini, bermakna dengan sengaja dalam kubur nanti di padang mahsyar dia akan diseksa kerana meninggalkan perkara itu. Satu kata wajib, bukan sunat. Ya, jadi tuan-tuan, bermakna kita boleh katakan masa melakukan ibadah haji, 6 rukun haji, 6 wajib haji, bermakna 12 perkara perlu dilakukan. Jadi katanya begitu tuan-tuan, ada 12 perkara yang perlu dilakukan untuk berlaku ibadah haji. Cuma bezanya 6 yang pertama itu rukun, 6 yang kedua itu wajib. Dan bezanya ialah tadi dari segi dam dan dosa tersebut. Ya. Jadi tuan-tuan, boleh kita teruskan ya, insyaAllah tuan-tuan boleh faham bahawa wajib bagi haji ini yang disebutkan 1 sampai 6 ini, kalaulah disebutkan perkara wajib haji mesti juga dibuat, wajib dilakukan. Jika tertinggal maka dikenakan dam, dan kalau tinggal itu dengan sengaja ada hukuman kepada pelaku tersebut. Ada hukuman dan berdosa dia. Jadi bermakna tuan-tuan, ini perkara yang mesti kita buatlah. Maknanya 6 tambah 6 ni ialah 12 perkara yang kita buat bagi haji. Kalau dilihat daripada 6 ni, kita dapati haji tamattu, iaitu haji yang dikatakan membuat ibadah senang berlenang gitu kan. Tetapi dikenakan juga dah atas dasar. Saya tahu apa sebenarnya, tapi kita cuma nak tanya sebab-sebab
dikenakan dam bagi menunaikan haji tamattu? Berkaitan dengan salah satu daripada perkara yang dikenakan dam tartib takdir, yang disebutkan dam ni dia ada 4 jenis kategori. Ya. Salah satu daripada dam yang perlu dibayar dengan seekor kambing, dilayan seekor kambing, ialah dam tertib takdir yang mesti mengikut susunan. Salah satu daripada kesalahannya, dia ada 9 kesalahan. Kesalahan pertama ialah melakukan haji tamattu, yang kedua melakukan haji qiran, dan seterusnya meninggalkan niat, meninggalkan 6 perkara ini digabungkan, dan tambah satu lagi ialah tidak melakukan wukuf di Arafah. Jadi semuanya ada 9. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kenapa melakukan haji tamattu, bersenang-lenang pergi ke Mekah buat umrah dahulu, lepas tu baru buat haji, dan qiran kenapa perlu dilakukan? Kerana berdasarkan kepada ayat Al-Quran, faman tamatta'a bil hajj bil umrati famastaysara minal haji. Allah Ta'ala telah meletakkan hukuman itu. Allah Ta'ala yang sebut dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah Ta'ala berfirman, faman tamatta'a, barang siapa yang memilih haji tamattu, maka dia perlu mengeluarkan hadiyu, sembelihan seekor kambing. Jadi pilihan itu telah diletakkan hukumannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Jadi bukan pandangan ulama yang telah meletakkan jenis-jenis itu, tetapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran secara jelas dari segi hukum hakamnya. Nanti tuan-tuan, bila sampai nanti pada tajuk tu nanti kita akan tengok, ya, kenapa kena tu kita tak boleh nak beritahu. Sebab Allah Ta'ala dah tetapkan perkara sedemikian berpandukan kepada ayat Al-Quran, ya. Allah Alam. Jadi lebih-lebihnya saya pulangkan, ya, pada tuan-tuan. Maknanya nanti kita akan tengok nanti. Perkara pertama tuan-tuan ialah wajib haji yang pertama, yang ada 6 perkara. Yang pertama ialah niat ihram di miqat. Niat ihram di miqat. Yang keduanya meninggalkan perkara larangan semasa ihram. Yang ketiganya bermalam atau mabit di Muzdalifah. Yang keempat melontar jamrah kubra, nama lama jamrah Aqabah. Saya ulang ni tuan-tuan sebab ada jemaah yang tak boleh nak tangkap lagi dulu kan, apatah lagi yang tak pernah melaksanakan umrah di tanah suci Mekah. Dia tak nak buat lagi, ya. Bila sebut Muzdalifah tu macam mana agak rupanya, ya. Bila sebut Mina tu macam mana rupanya, ya. Dia tak boleh nak gambarkan macam mana keadaan masa berada di tanah suci Mekah, ya. Wajib haji yang ketiga tadi ialah bermalam di Muzdalifah, satu kawasan namanya Muzdalifah. Yang keempat, melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah, jamrah Aqabah. Yang kelima, bermalam di Mina 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan yang keenam, melontar ketiga-tiga jamrat pada hari-hari tasyrik. Satu lagi tuan-tuan, mungkin tuan-tuan, puan-puan tertanya-tanya, jamarat, ada jamrah, ada jamarat, kan? Yang ini tuan-tuan, ataupun tuan-tuan redor je dah terima je kan, redor je kan. Yang sana jamrah, yang ini jamarat. Benda lah kan. Saya nak cakap, sebelum ni saya nak sebut pun apa benda yang di sana, jamrah kubra. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, masa kita berada di Mina, kita duduk di sana 4 malam, 4 hari lama. Jadi di sana aktiviti yang kita buat ialah kita buat melontar jamrah kubra satu, yang kedua kita bermalam di Mina, dan yang ketiga yang kita berada di situ ialah kita melontar ketiga-tiga jamrat. Maknanya ialah tuan-tuan, di bumi Mina yang seluas itu, kalau kita katakan Pekan Setiawan ini lah, kawasan ini kawasan Mina contohnya. Di kawasan Mina ini, sebesar kawasan Setiawan ini, Manjung ini, kawasan di sini di Mina ini ada 3 jamarat, ada 3 tempat melontar anak-anak batu. Pertama namanya jamrah ula, yang kedua jamrah wusta, yang ketiga jamrah kubra. Nama-namanya, ya,
Dia ada satunya, nombor satunya jamrah pertama, jamrah sughra, yang keduanya jamrah wusta, dan yang ketiganya jamrah kubra. Ada 3. Sebab itu tuan-tuan, kalau disebutkan satu jamrah, satu tempat lontaran, jamrah ni tempat melontar batu. Macam perigi saja rupanya tempat itu. Jadi satu tempat namanya jamrah, tempat lontar. Kalau 2 jamratani dalam bahasa Arab. Kalau 3, 1, 2, 3 ditukar jadi jamarat. Ada 3 jamarat. Ada 1, 2 dan 3. Dia bertukar dari si jamrah kepada jamarat kerana ada 3 tempat lontaran anak batu itu diletakkan. Jadi sebab itu namanya bertukar. Jadi tentu janganlah susah hati pula. Jamrah ni nama kampung ke bukan? Jamrah ni ialah tempat kita nak lontar batu. Nama perigi itu, tempat yang kita nak lontarkan batu sebahagian daripada wajib haji. Tidak nama Mina, bila Muzdalifah, bila Jamrah, ada jamarat, macam nama ke kita pun dia. Dia tu dia satu tempat ke ataupun lain-lain? Bagus soalan tu. Tempatnya ialah berhampiran antara satu sama lain. Jadi kita buat satu. Begitu. Contohnya begini tuan-tuan, perempuan, kita katakan tiang yang pertama ini ialah jamrah yang pertama, jamrah sughra. Ya, iaitu jamrah yang nombor 1, tempat lontar nombor 1. Yang di tengah ini ialah jamrah wusta yang kedua. Dan yang ketiganya jamrah kubra. Bermakna antara yang 1 dan yang kedua sebenarnya bukan macam ni hakikatnya, bukan. Jarak antara 1 dengan yang kedua ni jaraknya ialah 100 meter. 100 meter. Bermakna kalau kita pergi padang permainan, kalau larian 100 meter tu dari sini sampai hujung sana kita nampak lah. Contoh kalau kita boleh gambarkan, saya tegak dari sini sampai ke pejabat tabung haji tu untuk jamrah yang kedua. Daripada yang kedua tu nak pergi sampai ke satu lagi yang ketiga ialah tu setiawan pos daerah setiawan ni tadi. Jadi jarak dari sini pergi ke sana, ini tempat lontaran yang pertama, jamrah sughra. 1. Yang paksu yang kecil sana. Paksu. Lepas tu Pangah yang tengah. Pangah di nombor tengah jamrah wusta. Pangah pun kena kita lontarkan juga. Lepas tu yang hujung sekali jamrah kubra yang ketiga kita kena lontarkan juga. Jadi apa dia? Panggungnya. Ya. Nanti kita akan tengok. Hari ini kita nak ulang lagi sikit. Kita tengok sebab nanti bila masuk tajuk melontar nanti kita akan ceritakan lebih lanjut ini ya. Jadi tuan-tuan, bermakna cuma saya nak ceritakan saja peringkat awal ini nama-nama itu jamrah itu. Ya, jamrah ya. Jamrah ialah 1 tempat lontaran. Kemudian kalau jamarat ini 1, 2, 3 digabungkan dalam satu kawasan saja. Kita akan bergerak ke tempat itu. Sampai di situ kita akan bergerak untuk melontar jamrah yang pertama, yang kedua dan yang ketiga ya. Okey, jadi tuan-tuan, saya teruskan dulu. Saya teruskan berkaitan dengan ulangan tentang bagi orang yang melakukan ibadah ibadah haji ini. Okey. Sebelum kita nak teruskan tentang wajib bagi haji ya, iaitu memakai pakaian ihram. Janganlah tuan-tuan niat dulu. Tuan-tuan kena bersedia dahulu. Jangan niat haji dulu. Jangan niat umrah dulu. Kita perlu bersedia berpakaian dengan pakaian ihram dahulu. Ya. Jadi tuan-tuan, macam kita nak laksanakan sembahyang, syarat nak sembahyangnya kena menutupi aurat, menghadap ke arah kiblat, apa semua kita sedia dulu. Dan pakai pakaian apa semua dah siap, barulah kita niat untuk sembahyang. Bagi ibadah haji, kita pun begitu juga. Sebelum kita niat, sebelum kita nak masuk ibadah haji, janganlah kita niat-niat dengan kena pakai pakaian jubah, pakai kopiah, apa sorban, apa semua. Lepas niat baru kita sarungkan kita punya pakaian ihram. Tidak, ya. Kita kena pakai dahulu. Lepas kita pakai, barulah kita teruskan yang berikutnya. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita susunkan memakai pakaian ihram bagi lelaki ialah 2 helai kain lepas yang tidak bercantum. Sehelai dipakai untuk menutup
menutupi aurat di bahagian atas dan sebahagian ditutupi pada bahagian bawah. Disunatkan berwarna putih bagi jemaah tersebut. Ya, kemudian tuan bagi wanita, bagi ihram wanita hendaklah menutupi seluruh anggota tubuh badan melainkan wajah, muka dan dua pergelangan tangan atas dan bawah tangan itu. Tiada pakaian khusus ya, kepada jemaah wanita sebagaimana lelaki. Jadi pakaiannya menutupi aurat. Jadi pakaian tuan-tuan, sebelum kita nak teruskan lagi, bagi lelaki ada satu perkara yang tambahan kepada pelaku ibadah haji dan umrah, iaitu berpakaian ihram secara ittiba'. Ittiba' ni ialah menampakkan bahu sebelah kanan. Kita tayamkan bahu belah kanan. Ia bermakna selendang kain berwarna putih yang bahagian atas tu bagi lelaki masukkan ke bawah ketiak. Sebelah kiri kita duduk di atas bahu, sebelah kanan pula ialah kita masukkan di bawah ketiak dan kita lontarkan tebisan kain ke bahagian belakang supaya dia agak kemas ya. Hanya sunat dipakai pakaian sebegini ialah semasa tawaf yang diiringi dengan sa'i sahaja atau semasa sa'i sahaja, dan tidak disunatkan dipakai secara ittiba' semasa di lokasi-lokasi lain seperti stesen bas, ya, lepas atau kapal terbang dan sebagainya. Maknanya kalau tuan-tuan baru sahaja berpakaian ihram, tuan-tuan hanya tutup kedua-dua bahu. Yang boleh melakukan sebegini ialah ketika berada di depan Kaabah betul. Bila dah sampai betul dalam masjid, baru kita tukarkan cara berpakaian sebegini. Untuk bila? Untuk tawaf dan sa'i saja. Untuk tawaf dan sa'i saja. Kalau sekiranya lepas tawaf kita nak sembahyang sunat, minum air zam-zam, tutup balik bahu kita. Itu maknanya tuan-tuan. Ketika tawaf dan sa'i saja disunatkan untuk kita berpakaian ittiba' sebegini. Begitu juga ketika solat makruh, elakkan daripada ittiba'. Jangan ya, kita pun kalau di rumah, kalau tuan-tuan sembahyang pakai kain saja melekat saja, pakai baju tak ada, makruh lah tu. Jadi kalau macam mana pun kena ada pakaian. Waktu solat bagi orang lelaki, orang perempuan kena pakai lah. Ya, bagi orang lelaki mesti ya. Kalau tidak dia bukan makruh. Dan contoh selipar yang dibenarkan ialah yang menampakkan tumit dan kelima-lima jari yang ada di situ ya. Dan selain daripada melakukan ibadah tawaf dan sa'i, bagi lelaki ittiba' yang tanpa ittiba' ni ialah menutupi kedua-dua bahu kanan dan kiri. Jadi tuan-tuan yang masih belum lagi beli pakaian ihram, bolehlah cuba-cuba beli, cuba-cuba pakai. Kalau balik rumah cuba selimut tengok kan, muat ke tak pernah ke, kita tak pernah lagi kan. Jadi kita sarung-sarungkan, kita tengoklah ya pakaian pakaian ihram itu ya. Kemudian pakaian ihram bagi wanita elakkan ya, tuan perhatikan begitulah ya, dari segi atas sehingga bawah tidak nampak kulit kecuali wajah dan pergelangan tangan atas dan bawah sahaja. Elakkan daripada bersolek tanpa keperluan, elakkan fitnah ya, dan riak dalam hati. Kemudian yang keduanya, pastikan aurat itu dipelihara sepanjang masa ketika dalam ihram. Yang ketiga ialah kain telekung yang bersesuaian. Kain yang kita gunakan itu bukanlah kain yang jersey yang nipis yang boleh nampak terang ya. Jadi pakai pakaian itu yang kata yang kapas yang boleh kita selesa dari segi penggunaannya ya, tidak menampakkan aurat. Yang keempat, stoking yang dipakai tidak terlalu tipis dan tidak terlalu jarang ya. Jadi tak terlalu nipis sangat, belilah yang tebal ya. Yang menampakkan ya, mengelakkan daripada nampak warna kulit, disyorkan supaya stoking yang tebal dan agak panjang ya. Okey, jadi tuan-tuan pastikan ya, ketika kita sebelum kita nak niat ni belum niat lagi ni, kita baru nak standby, bersedia untuk berniat ihram haji ya. Kemudian pastikan nampak kelima-lima jari yang di hadapan dan di belakang, dan
contoh yang tuan-tuan lihat adalah contoh yang agak ketara ya. Walaupun begitu tuan-tuan, boleh dikatakan ramai jemaah yang silap terlepas pandang pada selipar ini. Bagi lelaki, orang perempuan tak apa, perempuan pakai kasut. Sebab dia tidak ada pakaian yang menyalahi untuk dalam keadaan ihram. Perempuan dia tak ada masalah, berjahit boleh. Bagi lelaki, inilah dia kadang-kadang bila kita nak jalan, bila dia pakai sandal, selipar tu menutupi sebahagian jari jemarinya, ada ya. Jadi kena saling tegur menegur lah antara satu sama lain ya. Kita nanti dalam hotel nanti ketika berada di sana, kita cuba pesan-pesankan kawan. Tuan-tuan, sebelum kita nak niat untuk ihram haji ya, apa yang perlu kita buat, perkara-perkara sunat ini dia berulang-ulang. Kalau sekiranya tuan-tuan ya, kita untuk buat haji, yang kita bicara sekarang nak buat haji ya, kita nak buat haji. Jadi inilah rutin yang kita akan buat sebelum kita melaksanakan haji tersebut. Jadi tuan-tuan, kita tahu tadi kita sebutkan haji, tadi kita sebutkan haji tamattu'. Apa makna haji tamattu'? Kita buat apa dulu? Haji ke umrah dulu? Kita buat umrah dulu. Kita masuk ke kota Mekah, naik terbang dari Malaysia, daripada Malaysia kita sampai ke Mekah, kita niat umrah dahulu. Jangan niat haji, kita niat umrah dulu. Lepas saja kita melaksanakan umrah, sampai saja tarikhnya 8 Zulhijjah, baru kita hendak buat niat haji, baru kita nak niat haji. Bermakna tuan-tuan, bagi orang yang ingin melakukan haji tamattu', dia di rumah lagi, di KLIA. Saya pergi KLIA dulu, saya target nak buat benda-benda ni, nak pakai pakaian ihram, nak menggerak kuku, nak mandi sunat ihram, nak ambil wudu, pakai wangian, apa semua solat sunat, semua nak buat di KLIA. Tapi rupanya tak boleh. Kita tengok memang tak boleh. Tuan-tuan, boleh tak kita nak buat di rumah kita? Rupanya boleh. Kita buat di rumah kita. Contoh masalah tuan-tuan nak buat haji tamattu'. Kita nak pergi ke Mekah, kita niat untuk pertama kalinya kita buat umrah dahulu, bukan haji. Sebab kita nak mendahulukan umrah dalam bulan-bulan haji, namanya haji tamattu'. Kita pun sebelum kita keluar, sebelum kita nak ya, bergerak daripada rumah kita, kita pun mandi ya, sunat ihram. Apa kita nak buat di rumah ni? Kita nak buat nombor 1, kita kerat kuku dahulu. Kita kerat kuku di rumah ya. Yang kedua, kita merapikan, kita trim kita punya janggut, misai ya, kemudian rambut, jambang dan sebagainya. Kita trim, kita potong, kita kemaskan ya, misai dan sebagainya. Jangan niat lagi, belum lagi ya, kita bawa di rumah. Kemudian selepas itu kita menanggalkan bulu ketiak, kita bulu hari-hari, bulu kemaluan kita, bulu-bulu yang boleh kita campurkan kita hilangkan, sunat. Dapat pada sunat ini ya. Yang keempatnya, baru kita mandi sunat ihram di rumah kita. Kita mandi sunat ihram di rumah kita. Kemudian kita ambil wangian yang kita letakkan pada badan kita, bukan pada kain ihram kita, pada badan kita ya. Kemudian selepas itu kita memakai minyak rambut, kita pakai. Kemudian kita pakai pakaian ihram berwarna putih, baru kita pakai pakaian ihram. Dan selepas itu bila kita dah pakai pakaian ihram di rumah kita, kemudian kita pun solat sunat ihram di rumah. Kita buat solat sunat ihram. Kemudian kita pun keluar daripada rumah menuju ke tempat terbang KLIA. Kemudian kita bergerak ya. Jadi tuan-tuan, sebelum kita nak niat ihram, kita buat perkara-perkara ini. Sekiranya selepas itu kita nak buat lagi ihram yang berikutnya, kita buat itu susunan ini. Sunat kita berulang-ulangkan beberapa kali. Kita nak buat umrah ataupun haji, kita lakukan perkara yang sama ini. Kemudian semasa amalan sunat semasa niat ihram, tuan-tuan, bila kita dah sampai ke KLIA, kita tak niat ni. Kita pun naik kapal terbang, kita berjalan 8 jam ni, lama ni. Yang dah mandi ihram tadi pun dah hilang dah baunya dah. Wanginya tadi pun dah hilang dah. Jadi tuan-tuan, bila kita dah sampai ke tempat yang kita berniat, apa yang kita nak buat? Kita amalan sunat di situ ialah kita menghadap ke arah kiblat. Tuan-tuan tak perlu kita nak
pusing-pusing badan kita sebab kita memang nak tuju ke Mekah. Kapal terbang tu memang halanya ke sana, kepalanya ke sana. Jadi kita duduk memang menghala ke kepala kapal terbang tu. Kita pun ya sunat kita menghadap ke arah kiblat dan berada dalam keadaan wudu ketika itu dalam kapal terbang. Kalau ada wudunya kekalkan. Sekiranya tidak ada, kita tidak dibenarkan ambil wudu pun dalam kapal terbang ya, kerana ditakuti boleh mengalirkan air daripada tandas itu ke kabin bawah, dan di bawah kapal terbang itu banyak wire-wire berada di sebab itu dilarang mengambil wudu dalam kapal terbang kerana dia boleh mengganggu perjalanan kapal terbang. Dia seorang ambil wudu, habis satu kapal terbang pula tak sampai Mekah. Jadi elakkan daripada perkara itu berlaku. Sebab itu perkara sunat yang boleh kita buat, kita lakukan. Yang tak boleh kita tinggalkan buat sementara, yang tak boleh kita dulu. Jadi bila kita dah menghadap arah kiblat, wudu tidak ada, tak boleh kita ambil wudu, kita pun niat nawaitul umrata wa ahramtu biha billahi ta'ala. Baru kita niat. Lepas saja kita niat, apa perkara amalan sunat selepas kita berniat ihram umrah, iaitu bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Kita amalkan, baca perbanyakkan. Kemudian kita buka buku doa, kita latih-latih lancarkan apa semua. Kita tengok ya semua amalan-amalan tu, dan kita baca Al-Quran di semasa dalam kapal terbang tu, berzikir, elakkan daripada perkataan-perkataan yang lahir. Sampailah tuan-tuan kita sampai depan Kaabah, kita pun terus tawaf umrah, sa'i umrah, bergunting umrah. Selesailah umrah pertama dalam musim haji tersebut. Kemudian bagi orang yang melakukan haji tamattu', lepas itu dia tak ambil itu. Selepas itu dia akan tunggu 8 Zulhijjah, dan ketika itu dia akan ulangi semula apa yang disunatkan semasa sebelum niat ihram. Tuan-tuan, bagi orang yang melakukan haji tamattu', di mana dia nak berniat? Dia hanya berniat dalam hotelnya sahaja di Kota Mekah. Dia tunggu saja dalam hotel tu. Petugas tamu haji akan beritahu, sekarang ni kita dah sampai kepada waktu untuk berniat. Sama-sama kita niat ramai, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Cuma aku baca. Masa itu tuan-tuan, sebelum nak niat ni, kita buat dulu dalam hotel kita. Kita niat, sebelum kita nak masuk ni, tadi kita dah buat umrah, sekarang ni kita nak buat haji pula 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah tuan-tuan, kita ya, sebelum kita nak niat tu, jemaah diminta masuk ke kamar, pergi kerat kuku, pergi trim misai, rambut nak gunting-gunting sekarang ni, bulu ketiak tu bagi clear dulu, bulu ari-ari, rambut apa semua hilangkan. Mandi sunat ihram dulu, kemudian ambil wudu, pakai wangian pada badan dulu. Lepas tu pakai minyak rambut, sebab itu nanti lepas ihram nanti nak pakai minyak wangi tak boleh, nak pakai minyak rambut tak boleh. Semua tak boleh dah ya. Lepas tu ni sebelum ni, kemudian pakai kain ihram berwarna putih, kemudian baru solat sunat ihram. Lepas tu jumpa balik, kita jumpa di lobi, kita niat di situ nanti. Jemaah pun nanti dia akan kumpul, semua akan beritahu, semua balik ke hotel, balik ke bilik masing-masing, buat benda tu. Kemudian baru datang ke lobi untuk niat sama-sama, niat ramai-ramai. Ataupun nak niat dulu pun tak apa. Kemudian bila nak niat, ikut cara yang sama juga, menghadap ke arah kiblat, ada wudunya ya. Dan lepas saja niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, terus saja dia tarbiyah, membaca zikir, membaca Al-Quran. Tuan-tuan yang dah dapat senarai ya, untuk untuk menunaikan haji pada tahun ini, dah sedia tak doa untuk kita nak pergi yang 100? Tuan-tuan kena sedia, kerana tuan-tuan kena susun tersebut mulai sekarang ya, supaya nanti tidaklah bila sampai waktunya tuan-tuan akan terkejar sana, terkejar sini, tak tahu mana dulu, mana kemudian. Buat sekarang, mulai sekarang. Yang tak pergi haji tahun ini pun cuba buat satu buku, tulis dahulu apa benda yang kita nak, mohon permintaan masa di Mekah nanti. Kerana masa di sana tuan-tuan, kita banyak perkara yang kita lakukan, tak sempat kita nak fikir apa benda yang kita nak minta. Akhirnya nanti doa tu berulang-ulang lah apa benda yang kita minta. Senaraikan 100 kalau boleh benda-benda yang kita nak pohonkan. Jadi tuan-tuan, bila 8 Zulhijjah dia akan buat niat ini. Lepas saja dia berniat, maka berterusan ya.
niat haji. Itu bagi pelaksanaan ibadah haji tamattu'. Bagi orang yang buat haji ifrad, dia mendahulukan haji dahulu. Datang ke kota Mekah daripada Malaysia, pergi bergerak ke tanah suci Mekah untuk buat haji. Dia niat dalam kapal terbang itu pun niat haji. Sahaja aku melakukan haji dan berharap dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi bila dia niat haji, jangan sekali-kali dia buat umrah bila sampai di Mekah. Orang lain pakai buat umrah, dia boleh. Orang lain semua buat umrah, aku pun nak buat. Jangan. Dia masih lagi haji. Dia kena tunggulah sampai bulan-bulan haji, orang buat haji sama-sama dengan dia, baru boleh selesai. Dia kena ihramnya lama sedikit, ya. Jadi tuan-tuan kena faham terlebih dahulu tentang perkara itu, ya. Jadi tuan-tuan, kita masuk kepada wajib haji yang pertama, iaitu miqat. Niat haji di miqat, niat haji di sempadan, niat haji kawasannya, di kawasannya. Apakah artinya miqat? Miqat ialah ketentuan tempat atau masa untuk menunaikan ihram haji ataupun umrah. Jadi tuan-tuan, bagi orang yang hendak berniat haji ataupun nak berniat umrah, maka dia ada kawasan yang perlu dipatuhi, ada kawasannya. Ya. Jadi tuan-tuan, bagi miqat ini dia ada dua bahagian. Orang yang melakukan haji ada kawasannya, bagi umrah pun begitu juga, ada masanya, ya. Jadi masanya, ya, bagi ibadah haji dan umrah ini tempatnya ialah ada tempat di kawasannya, dan dari segi masanya begini. Jadi miqat zaman ni masa lah, ya. Bilakah masa untuk berniat haji? Jawapannya ialah 2 bulan 10 hari. Bila waktunya? Bermula daripada 1 Syawal hingga 10 Zulhijjah. 1 Syawal hingga 30 Syawal, 1 bulan 30 hari. 1 Zulkaidah sehingga 29 Zulkaidah, 29 hari. Ada 2 bulan. Kemudian 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah, 10 hari. Bermakna 2 bulan 10 hari. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hendak berniat haji dalam tempoh 2 bulan 10 hari. Ini waktu-waktu dia, ya. Berbeza dengan miqat zamani bagi umrah. Orang yang nak hendak membuat umrah, tidak ada halangan, tidak ada waktu-waktu yang tertentu. Boleh dilakukan 12 bulan boleh buat. Sama ada dia buat dalam masa musim-musim haji pun boleh, luar musim haji pun boleh. Sebab haji tadi 2 bulan 10 hari. Nak buat umrah dalam tempoh ini pun boleh, nak buat haji pun dalam tempoh ini pun boleh. Bagi orang yang nak buat, ya, bagi orang yang melakukan umrah, boleh buat selain dari bulan-bulan haji, boleh. Tapi kalau kita nak niat haji sekarang ni, tak boleh, tuan-tuan, ya. Walaupun begitu, niat haji kena jaga. Jangan kita nak main dengan sewenang-wenangnya, ya. Jadi miqat zaman ni bagi haji ialah bermula 1 Syawal hingga seketika sebelum terbit fajar hari ke-10 Zulhijjah. Inilah yang dinamakan bulan-bulan haji. Tidak sah ihram haji jika dilakukan di luar masa tersebut, bahkan jadilah ihram itu ihram umrah. Sebab saya kata jangan main-main niat haji. Nanti dia akan transfer, dia akan pindah kepada niat ihram juga, iaitu niat ihram umrah. Jadi ihram juga lah jadinya, walaupun dia buat dalam masjid An-Nasriyah ini dengan bersuku-suku. Macam kita tadi kita belajar, tuan, contoh. Jadi lepas ni kalau saya semua baca kan, semua makan diam, takut nak baca. Kita belajar, kita tempoh kita belajar sebagai contoh, kita baca sama-sama, ya. Sebab ini sebagai pengajaran, ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah carta yang cukup penting pada kita lah, ya. Jadi tempat yang di manakah sempadan yang kita nak lihat, ya. Jadi kita katakan pada ahli jemaah sekalian, Mekah Kaabah ini dia berada di tengah-tengah. Ada kawasan yang pertama sebagai pagar yang pertama, yang mana pagar yang pertama ini namanya Bir Ali Zatun Al-Iraqi.
Qarnul Manazil, Yalamlam dan Al-Jufa. 5 kawasan ini, sempadan luar, pagar luar ini ialah miqat bagi bukan penduduk Kota Mekah, bukan penduduk Kota Mekah, iaitu selain daripada penghuni Kota Mekah. Jadi tuan-tuan, ini adalah sempadan-sempadan bagi tempat berniat bagi jemaah luar Kota Mekah. Kalau kita dari Malaysia, kita akan melalui kawasan bernama Qarnul Manazil. Jadi sempadan Qarnul Manazil ini tempat kita berniat di sini. Di sinilah tempat kita berniat dalam kapal terbang. Kalau kita pergi ke Mekah terus, kalau kita pergi ke Mekah terus tuan-tuan, ya, sampai ke daripada Qarnul Manazil ini, kita berniat di sini. Ya, kalau sekiranya kita pergi ke Mekah, bukan kita pergi ke Madinah dulu. Kalau sekiranya kita pergi ke Kota Madinah dulu tuan-tuan, walaupun landing kita nak ke Mekah ke nak ke Madinahnya, landing kita tetap di Jeddah. Landing kita di Jeddah, kita akan mendarat di Jeddah. Sampai di Jeddah, satu bas akan bergerak masuk ke Mekah. Yang masuk ke Mekah itu bermakna yang pergi masuk ke Mekah itu dia sudah berniat dalam kapal terbang. Jangan tak ada pula dia berniat, ya, ihram umrah ataupun haji. Bagi bila sampai ke Jeddah, bas yang kedua dia akan bergerak ke Madinah. Bermakna kalau bas yang kedua pergi ke Madinah tuan, dia bukan pergi ke Mekah, jangan niat dalam kapal terbang. Jangan niat dulu, ya, bermakna dia akan pergi membuat lawatan di Madinah dulu. Bila sampai di Madinah, dia duduk di sana 8 hari bagi pelaku ibadah haji, 7 hari ataupun 8 hari berada di sana. Dia akan masuk daripada atas ni tuan-tuan, iaitu melalui sempadan miqat, bukan penduduk Kota Mekah. Dia masuk melalui pintu daripada Madinah, iaitu Bir Ali. Jadi dia akan naik bas tuan-tuan daripada Madinah, naik bas. Dia akan buat perkara-perkara sebelum ihram. Dia akan potong kuku, trim nisai, mandi, pakai minyak wangi. Di mana dia pakai? Dia buat perkara itu di hotel di Madinah. Bila sahaja dia keluar daripada hotel, pakaian ihram dah terpakai pada dia, tapi belum niat lagi. Dia pun naik bas, sampai saja naik bas bergerak, belum niat lagi sampai di Bir Ali. Sampai saja di Bir Ali 10 minit daripada Madinah pergi ke Bir Ali 10 minit. Sampai di situ, sampai dia turun di Bir Ali, sehingga di masjid. Di situ dia sembahyang sunat ihram. Dia sembahyanglah di situ. Jadi di situlah sempadan terakhir tuan-tuan. Sempadan ini ialah sempadan terakhir untuk berniat. Bermakna kalau dia berniat sebelum daripada tempat ini, dia dah on dah, dia switch ihram. Kalau contoh masakan tadi, kalau dia pergi Madinah dulu tuan-tuan, sampai di Madinah dia hendak masuk ke Mekah, sampai ke Bir Ali ini. Sebelum sampai Bir Ali, dia lepas saja dia mandi sunat ihram dalam hotel, dia sembahyang sunat ihram dalam hotel, dan dia berniat ihram di Madinah hotel. Jadi tak ihramnya, jawapannya jadi. Yang sempadan ini ialah sempadan terakhir untuk dia meletakkan niatnya. Sebelum daripada ini, contohnya kalau dia pergi berniat di Malaysia, niat itu sudah terpakai, sudah on pun. Ini adalah sempadan terakhir untuk dia berniat. Bermakna tuan-tuan, sebab itu kita letakkan tempat-tempat ini, kita ambil perhatian. Bila sampai ke tempat ini, baru kita hadirkan hati kita untuk berniat untuk melakukan haji tersebut. Jadi bagi jemaah yang daripada Madinah, dia mandi, dia cukur apa semua, potong rambut, naik bas dulu sampai di Bir Ali. Di sinilah baru dia sembahyang sunat ihram, dan di sinilah baru dia berniat. Tempat yang terakhir sebelum bas bergerak. Kalau sekiranya dia tak berniat, dah sampai separuh jalan baru berniat, baru ini dikategorikan orang yang enggan, orang yang ingkar kepada wajib haji. Dah berjalan, dah lepas ni, dah lepas dah masuk, dah melepasi pagar yang pertama ini. Kita boleh niat sebelum daripada itu, ini sempadan terakhir. Tapi dia dah keluar, dah sampai pertengahan jalan. Daripada Bir Ali itu dah bergerak 100 km, baru kawan ni keluar, kamu dah niat dah? Aku belum lagi niat, niat sekarang. Nawaitul hajjah, dia niat haji. Yang macam mana haji dia? Hajinya masih lagi sah, tetapi kena dah
Dan sekiranya sengaja dia meninggalkan niat itu di tempat tadi, dia kena seksa dalam kubur, masuk kubur kena rotan, ya, kena hukum. Tapi kalau dia tak sengaja tidur sepanjang jalan sampai ke kamar, tak niat ihram tadi, 100 km baru dia berniat, lepas sampai ke Bir Ali baru dia berniat, maka dia tetap kena dam, tetapi tidak dihukum di pada masyarakat kubur. Itu maknanya wajib kena buat juga apabila melepasi sempadan terakhir tadi. Ini bagi orang yang datang pertama kali berbuat. Jadi bermakna pagar yang pertama, Qomul Manazil, Bir Ali, dua kawasan ini cukup penting tuan-tuan, tolong ingatkan, tolong hafal, tolong ingat. Bagi orang yang nak masuk ke Mekah daripada lapangan terbang, dia berada di Qomul Manazil dalam lapangan terbang lagi 1 jam sebelum dia landing. 1 jam sebelum dia mendarat, dia akan berniat di Qomul Manazil. Bagi orang yang berada di Madinah nak masuk ke Mekah daripada Madinah, dia akan berniat dalam bas. Dalam bas 10 minit selepas dia bergerak daripada Madinah, dia akan masuk. Di situlah tempat dia berniat. Jadi ini sempadan ataupun kawasan berniat bagi bukan penduduk kota Mekah. Pagar dalamnya apa pula gunanya? Pagar dalam ni pula ialah bagi orang yang tempat sempadan permulaan bagi orang hendak berniat penduduk kota Mekah. Apabila tuan-tuan kita dah masuk daripada Malaysia pergi ke Qomul Manazil, kita pun dah duduk buat umrah kali pertama, kita dah menjejakkan kaki dalam tanah haram Mekah ini, bermakna kita dah diisytiharkan sebagai salah seorang penduduk mukim kota Mekah. Kita dah berada di kota Mekah, kita memang berniat nak diami Mekah itu kira-kira 1 minggu contohnya. Kita dah memang tekad untuk berniat. Tak boleh kita buat jamak pasarah, kita dah bermukim. Jadi untuk buat umrah kali kedua, ketiga, keempat dan sebagainya, kita akan pergi ke pagar yang kedua ini, iaitu di Tanaim 5 km, Ja'ranah 22 km, Arafah 22, Al-Tulibin, ya, iaitu 16 km di Lebuh Raya kawasan ni, ya. Kemudian Hudaybiyah ataupun Shumaishi 29 km. Sempadan ini merupakan untuk permulaan niat umrah. Permulaan. Tadi tuan-tuan, saya sebutkan sempadan luar ni sempadan terakhir untuk kita berniat. Manakala yang dalam ni ialah tempat berniat permulaannya. Di situlah tempat permulaan kita nak berniat. Masuk saja. Kalau kita nak pergi lebih jauh, boleh. Itu yang mula-mula kita kena lepasi diri kita, kena pergi keluar dulu, melepasi diri kita keluar, walaupun selangkah keluar. Kita niat di situ, masuk balik pun boleh. Yang tadi ialah sempadan terakhir kita nak berniat. Bila sekali. Kalau kita niat awal di rumah kita pun boleh jadi, ya, dijadikan ihram. Tetapi ini sempadan terakhir, kena janganlah sekali-kali kita masuk ke kota Mekah, niat kita kena tinggalkan di sini, kena buat niat di situ. Karena masuk tanpa ada niat ihram haji dan umrah. Manakala bagi niat yang kedua ni, pagar yang kedua ialah tempat permulaan kita hendak berniat ihram bagi umrah, tuan-tuan, ya. Untuk yang kedua, ketiga dan berikutnya. Dan saya nak tambah tuan-tuan, bagi orang yang sudah bermukim di sini, untuk pelaku hendak melakukan haji, dia tak payah pergi ke tempat ini. Dia hanya berada di hotel saja untuk buat haji tamattu. Sebab tu dia mudah tadi, dia bersenang lenang. Dia kena dam tu sebabnya memang adalah ada 4-5 sebab sebenarnya. Cuma saya sebutkan ayat Quran, pilihan Allah Ta'ala itu yang lebih tepatnya, ya. Kerana itulah pembuktian kita sebagai hamba Allah yang lebih utama, ya. Jadi tuan-tuan, inilah 2 pagar yang perlu kita lepasi untuk melakukan ibadah umrah dan haji. Setakat ini boleh saya teruskan tuan-tuan, ada soalan ke? Kali ini pun sebenarnya saya dah ulang beberapa kali, ya. Jadi tuan-tuan boleh ambil perhatian lah, ya. Okey, jadi tuan-tuan, miqat tadi disebutkan, ya, bagi tempat, ya, iaitu jemaah haji luar kota Mekah, yang pakai luar tadi ialah Qomul Manazil, Zulhulaifah atau Bir Ali. Nama tempat Bir Ali inilah tadi, ya, nombor 1, 2.
Yalamlam, Jufa dan Zatul Iraqi. Ya, itu penduduk luar kota Mekah. Manakala jemaah yang berada di Mekah, siapa yang dah berbunyi di kota Mekah, bagi yang melakukan haji, bermakna di sini siapa yang buat haji ni haji apa tuan-tuan? Haji tamattu ke ifrad ke qiran? Saya tanya dia lah ya. Okey. Miqat bagi tempat jemaah haji tu ya. Jemaah haji. Yang pertama ada haji, yang keduanya umrah. Siapa nak pergi niat umrah kali yang kedua dan berikutnya pergi salah satu daripada Jaranah, Tanah Hudaybiyah, Makkah dan tanah halal yang lain. Bagi haji ni, siapa yang nak buat haji pada 8 Zulhijjah berada di Mekah ni, yang siapa yang ada dulu kota Mekah, penghuni kota Mekah, mereka akan berniat di tanah haram, di tempat tinggal di Mekah ni, buat haji ifrad ke tamattu qiran ni haji ni. Haji apa? Tamattu ya, haji tamattu kan ni. Ada ya kau? Okey ya, jadi tuan-tuan bermakna buat haji di sini ialah haji tamattu. Sebab apa tidak berlaku haji ifrad dan haji qiran? Kerana bagi orang yang buat haji ifrad dan haji qiran, mereka telah pun berniat di luar kota Mekah. Sebab pertama kali masuk ke Mekah berniat haji, bukan niatnya umrah. Jadi mereka itu akan berniat di Qubul Manazil ataupun di Bir Ali. Ya, jadi bermakna tuan-tuan, yang satu-satunya yang niat untuk berada niat haji berada di hotel kita, dalam bilik kita, dalam surau di Mekah tu nanti hanya haji tamattu saja yang berbuat demikian. Sebab itu antaranya kenapa memang bersenam lenang, tak payah keluar pergi naik taksi pergi keluar tanah haram balik, tak ada. Ya. Jadi tuan-tuan, boleh tak seseorang itu buat haji tamattu tapi tak dikena ganda? Itu soalan dia. Oh betul soalan. Boleh? Boleh. Macam mana cara tak? Okey. Boleh seseorang itu tidak dikenakan dam tamattu, tak payah bayar satu kambing, dengan syarat dia pergi ke miqat yang asal dahulu. Contohnya tuan-tuan, dia sudah masuk ke Mekah, masuk buat umrah dulu, sampai 8 hari bulan dia pun nak buat haji tamattu ni. Tetapi dia nak buat haji tamattu yang tidak dikenakan dam. Dengan cara dia kena rombak semula, dia cari ke tempat miqat yang luar kota Mekah ni. Faham eh? Dia kena pergi cari balik, pergi ke Bir Ali ni 420 km petang balik. Nak 420 km ni tuan-tuan, nak cari taksi pergi ni saja, pergi dan balik ni. Pergi dan balik ni kira masa tu tak ada orang pergi semua datang sini. Tak ada petang balik nampak tak ada. Yang pergi ni ada, kalau pergi sewa khas 500 rial ataupun sehingga 1000 rial kena petang balik. Jadi harga kambing 350 tu dengan 1000 rial nak petang balik ni. Jadi bermakna tuan-tuan, redha je lah dengan sewa kambing. Ya? Boleh faham eh? Sebenarnya ada beberapa cara lagi, tapi saya beritahu salah satu daripadanya dam haji tamattu yang tak kena dam. Sangkut dengan tuan punya soalan dia lah, baru saya ceritakan lah ya. Tidak pun tak ada keluar orang cerita tu. Kalau ada soalan tu baru boleh keluar. Okey, kemudian tuan-tuan, jadi seterusnya miqat bagi haji tuan-tuan 2 bulan 10 hari. Miqat bagi masa bagi umrah sepanjang tahun kecuali dalam ihram haji. Selagi belum haji janganlah nampak umrah pula ya. Habiskan satu persatu. Jadi tuan-tuan, peringatan kita sebutkan miqat zamani makani, tempat ya, miqat makani zamani. Ini yang boleh ingat, kalau tidak boleh nak ingat. Miqat tuan-tuan jemaah haji Malaysia terus ke Mekah, siapa yang terus ke Mekah namanya Qubul Manazil. Manakala miqat makani bagi jemaah haji Malaysia daripada Madinah ialah Zul Hulaifah ataupun Bir Ali. Inilah di kawasan itu tuan. Jadi yang terlibat nombor 1 dan nombor 2 itu. Jadi saya teruskan tuan-tuan ya. Okey. Ini gambar-gambar lah tuan-tuan ya. Siapakah orang yang berniat di Yalamlam? Siapakah yang berniat di Bir Ali, Jufa, Zatul Iraqi
dan siapakah dia kon manazil. Ini jawapan-jawapannya tuan-tuan. Penduduk yang berada di Yaman akan berniat di Yalamlam. Yang penduduk Madinah, kita pun akan masuk ke Madinah, akan berniat di Bir Ali. Yang berada di Syam, Mesir, Turki, di Jufah, di tengah lautan. Yang ini saya pernah berniat ihram dalam kapal laut daripada Mesir pergi ke Mekah. Dalam kapal laut pun ada, dalam bas kalau kita berada di Madinah kita pun boleh, dalam kapal terbang pun ada. Jadi tiga-tiga boleh ya berlaku. Kemudian daripada Iraq, Zatul Atin Iraqi, iaitu yang berada di Malaysia, Asia Tenggara, semua di Kon Manazil dalam kapal terbang ya. Okey, jadi tuan-tuan, ini adalah tempat untuk berniat ihram yang pertama tadi, ialah ini bagi orang yang nak berniat ihram umrah di Tanah Air. Tuan-tuan kalau tengok ni di depan masjid ni ada nampak ada satu pancang besar ni. Satu pancang besar inilah dia tempat permulaan niat ihram. Tuan-tuan kena pergi selangkah selepas selangkah di sebelah sana, selangkah niat di situ. Cara aku melakukan umrah dan berihram dengan Allah, kemudian lari balik Mekah. 5 km kalau tak ada duit, 50 rial kan, cukup pergi lari jauh ni, tengok 5 km ya. Pergi sebelah mana, keluar. Sebab itu sesiapa yang telah masuk dalam masjid ini, Masjid Aisyah radhiyallahu anha, dalam hampir di Mekah ni, dia telah berada di tanah halal. Pasal apa tuan-tuan kita berniat di tempat-tempat namanya tadi Tanah Ain, di Hudaybiyah, di Ja'ranah? Sebab apa? Itu adalah sempadan keluar daripada tanah haram Mekah. Kita pergi ke tanah halal. Ya. Jadi tuan-tuan, kita berehat dulu sebelum kita masuk kepada cara nak berhaji sebaiknya ya. Jadi tuan-tuan, saya pun kita rehat dulu lah ya. Kita rehat dulu. Ada satu keputusan pada jemaah mungkin yang terpilih kan, saya akan duduk berlima je lah. Satu haji yang khusus saya berlima. Jadi para pelajar sekalian, ahli jemaah sekalian, maaf tuan-tuan, kita rehat dulu, kita makan, kemudian kita sampai